Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam bahagia, salam PKP. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat bersama keluarga dalam musim-musim perayaan Tahun Baru Cina. Hari ketiga. Apa khabar saudara Muhammad Sufian Kamarudin? Waalaikumsalam. Saudara Jamaluddin Omar, saudara Mustafa Ilyas. Harimau Berantai. Harimau Berantai ni tak ada apa-apa lagi ke? Saudara Kopral Darus, 4 Kelangkering. Saudara Samsul Anwar, saudara Yahya Ibrahim Mamatip, saudara Rosli Le, Muhammad Senilan, Rida Jengat, Isyamuddin Ishak Muddin, Angah Faiz, Hamizah Adnan, Markim Kama Ismail, Amaluddin Sagi, Sulaiman Hassan, apa khabar? Orang 9. Ekor sihat dah? Nampak ceria. Ya, gaya Cina deh. Muhammad Azmi Muhammad Ali, Kelantan. Saudara Zainal Ali, Syahali Ahmad, Nur Lela, saudara Abu Samah, Samsudin Mak Zain, Nek Porah, Muhammad Fauzi Buang, Nur Azwa, Paridan Idan. Apa khabar semua ya? Pusat Jagaan FAS. Waalaikumsalam alias Abdul Latif, Zulkafli Yunus, saudara Muhammad Nazib, Muhammad Azmi Muhammad Ali, sharing dan terima kasih. Saya minta anda share banyak-banyak. Saudara Halimah Hashim, Puan Halimah Hashim, saudara Raza Ahmad, Harimau Berantai, gambar, okey, bukan gambir, gambar. Salam betul. Waalaikumsalam. Chan, Razali Osman, Azlan Yusof, Rosli Zamzam, Dahli Syamsu dari Syamsu, Farizal Cik Murad, Roslan Mulub, RM, siapalah ni? Fuad Abdul Rahman. Makan apa Fuad malam ni? Saya dimsum maksudnya. Zazaz, Afazah Abu Bakar, Muhammad Isa, Saudara Maklong, Saudara Abdul Wahid, Rusnin Korengot. Apa khabar Rusni? Saya bila Rusni ada tu baru saya nak bagi pencerahan. Apa khabar semua? Dan teman-teman yang lain yang tak tempat saya santuni satu-satu, akan saya santuni selepas ini. Yang saya perlukan daripada anda tidak lain dan tak bukan adalah ini share dan like supaya pencerahan ini dapat kita kongsi bersama. Malam ini ada sesuatu yang akan kita bincangkan. Agak menarik juga bagi pandangan saya dan saya fikirkan. Saudara Yusof Abdullah, terima kasih Saudara Yusof. Kamal Awang, Amidullah. Okey, hari ini tanggal 13 Februari 2021, COVID-19. Kes baru ada kelegaan sedikit. Semalam 3,499. Hari ini kurang, turun kepada 2,464. Masih tidak menyenangkan kita. Kita berdoa agar jaringan virus corona ini dapat dikurangkan lebih bawah lagi. Supaya tidak saya memberi pencerahan waktu ini diambil. Banyak masa memberi pencerahan. Jumlah keseluruhan terkumpul sudah 264,269. Dan hari ini kenaikan kematian semalam 5, hari ini 7. Menjadikan jumlah kematian sudah 965. Di Sabah nampak gayanya ada peningkatan sedikit. Semalam 101, hari ini 116. Menjadikan jumlah keseluruhan di Sabah 51,332 ya separuh ini. Di Labuan 1, di Sarawak juga macam saya katakan, Sarawak masih lagi meningkat. Warga Sarawak berhati-hati. Kerana semalam 152, hari ini 161. 3 hari yang lepas Sarawak cuma 83. Berhati-hatilah warga Sarawak. Di Kedah, alhamdulillah turun daripada 111 pada 92. Di Pulau Pinang juga ceroy. Semalam 138, hari ini 56. Begitu juga di Perak. Di Perak juga turun semalam 121, hari ini 85. Cuma di Selangor ni masih lagi berlegar. Walaupun kurang turun, tapi jumlah di Selangor 1,103. Masih lagi ribuan jumlah keseluruhan di Selangor sudah 86,943. Begitu juga di Kuala Lumpur, ada pengurangannya. Semalam 511, hari ini 154. Di Putrajaya 4, naik 1, di Negeri Sembilan 40, turun. Di Melaka semalam 50, hari ini 11. Di Johor juga turun, semalam 802, hari ini 492. Dan di Pahang turun, semalam 13, hari ini 10. Cuma di Terengganu ada peningkatan, semalam 46, hari ini 51.
Di Kelantan juga, semalam 44, hari ini 88. Tahniah warga Perlis dapat balik mencapainya sifar virus corona. Jadi saya melihat pengurangan ini mungkin kerana di Selangor, di Johor dan di Pulau Pinang serta di wilayah persekutuan ini mungkin kerana kilang-kilang tidak beroperasi. Sebab itu saya katakan kalau ditutup semua kilang dan pihak berkuasa melakukan pemeriksaan dan mewajibkan semua pekerja-pekerja itu dilakukan swab test, maka dapatlah kita mengurangkan rantaian virus corona ini. Jadi tak tahulah besok mungkin kilang dah beroperasi semula. Ini yang mengerunkan saya. Okey, saudara, hari ini ada kiriman hadis Rasulullah SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim itu menanam tanaman melainkan apa yang dimakan daripada tanaman itu dikira sebagai sedekah. Apa yang dicuri daripada tanaman yang ditanam itu dikira sebagai sedekah. Apa yang dimakan oleh binatang liar juga dikira sebagai sedekah. Dan apa yang dimakan oleh burung-burung turut dikira sebagai sedekah. Tidaklah seseorang yang bercucuk tanam kecuali dia akan mendapat pahala sedekah daripadanya. Ini ada hadis riwayat Muslim daripada kitab Al-Musaqqa'ah yang ke-1552. Status hadis ini adalah hadis sahih. Ini berhubung dengan kita menanam tanaman-tanaman, pohon-pohon. Sama ada untuk tempat berlindung, memberi teduhan kepada burung-burung ataupun unggas, ataupun menghasilkan buah-buahan yang boleh dimakan. Begitu juga mungkin bunga-bunganya menjadikan tempat untuk lebah mencari madu yang memberi hasil kebaikannya untuk sama manusia. Jadi pengajaran daripada hadis ini ialah Imam Nawawi menjelaskan terdapat keutamaan digalakkan untuk menanam pohon dan tanaman, bahawa pahala pelakunya, siapa yang melakukan menanam pohon itu akan terus mengalir selama mana pohon dan tanaman itu masih ada, serta sesuatu benih yang keluar daripadanya sehingga hari kiamat. Begitulah hebatnya kalau kita menanam pohon-pohon. Jadi saudara digalakkan untuk menanam pohon-pohon, tak kisahlah pokok bunga ke pokok apa pun, janji pohon. Kerana seorang Muslim akan diberi pahala atas sesuatu yang dicuri. Kiranya hasil daripada pohon itu dicuri dari hartanya, seperti tanaman yang ditanam atau dirosakkan oleh haiwan atau burung sejenisnya, maka pahala itu tak dapat. Setiap yang diusahakan oleh seorang Muslim dan manfaatnya diperoleh oleh setiap makhluk, termasuk binatang yang memakan buah, daun maupun hinggap di dahan atau berteduh di bawah rimbunan tanaman tersebut, akan memberikan ganjaran pahala kepada penanamnya. Alangkah besarnya saudara, ganjaran kepada mereka yang terlibat, yang melakukan usaha di bidang pertanian yang menyediakan sumber utama keperluan manusia seperti beras, buah-buahan dan sayur-sayuran yang sebahagiannya menjadi fardu kifayah kepada seseorang. Jangan kita bersedih hati jika hasil tanaman tersebut dimakan atau dirosakkan oleh makhluk lain ataupun dicuri oleh manusia, kerana kita tetap akan mendapat ganjaran pahala. Inilah tadi pengajaran daripada hadis tersebut. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Terima kasih Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor yang mengirimkan kepada saya hadis junjungan Rasulullah SAW. Jadikanlah ini sebagai pengajaran, sebagai pengetahuan, sebagai ilmu saudara. Alpha Mike, tahniah terbaik pada semua top fan. Share, share lagi. Boleh tak kawan-kawan? Ya, saya minta kepada teman-temannya, kita bersama dengan Alpha Mike, share, tambahkan lagi teman-teman kita supaya mereka berkesempatan. Allahu Akbar. Semua sikit. Dan kalau saudara tak sempat melayari di sini, saudara juga boleh melayari dalam YouTube Amir Hijaz. Yang saya perlu daripada saudara lain tak ada, di hujung jari saudara. Tekan, share, like, ada gambar good, ada gambar hati, ada gambar ketawa, pada gambar marah, saya pun terkejut. Surah Ashraf Mustafa. Ini semua memberikan saya semangat, memberikan rangsangan kepada saya untuk saban malam bertemu dengan saudara, memberi pencerahan apa yang saya tahu. Bagaimana yang saya katakan, dalam ruangan saya juga ada e-commerce. Dalam e-commerce, kalau saudara nak mengiklankan produk saudara, berhubung dengan Al-Azhar. 011-330-41241. 011-330-41241.
Kalau dengan Al-Azhar, apa lagi? Rendang tok dan baulu berdal serta kudap-kudapan. Duduk di rumah tak ada buat apa, makanlah kudap-kudapan. Kesukaan saya adalah cornflakes, salted egg, memang sedap. Apa khabar saudara Suhaila Osman? Terima kasih. Pok Cham Baharudin, Mat Azidul. Begitu juga boleh berhubung dengan Siti Farehah 017 711 4300. 017 711 4300 bersama Siti Farehah adalah dendeng manis Siti Farehah. Saudara, terima kasih kepada saudara yang like. Begitu juga kalau nak buah-buahan segar yang diimport dari luar negeri, harga lebih murah dari pasaran, berhubung dengan Syauqi 012 357 5703. Ini untuk di Lembah Kelang. Kalau di luar Lembah Kelang, kalau saudara nak jadi ejen, boleh berhubung dengan Syauqi. Jadi untuk anak-anak muda, ini untuk di Selangor saja katanya ya. Yang mau berniaga tapi tak ada modal, tak ada tempat, tak ada peralatan dan tak ada ilmu, maka disediakan untuk menjadi ejen makanan dimsum halal. Terus dari kilang di Puchong. Kilangnya di Puchong. Modal serta peralatan perniagaan serta kursus disediakan. Tapi dia kata dia menanti untuk 30 orang. 30 satu batch. Boleh berhubung dengan Encik Zulkifli bin Sudin. Encik Zulkifli Sudin di talian 010 767 0371. 010 767 0371. Dimsum. Dimsum ni asalnya makanan asalnya daripada China. Kalau saudara pergi ke restoran Chinese restoran, memang dia akan menyediakan dimsum. Tapi ini dimsum halal dibuat oleh orang kita, jadi by Malaysia Muslim Food ya. Begitu juga dengan pepes ayam. Pepes ayam R&B. Sedap ni. Yang dibekukan, saudara boleh berhubung dengan saudara Nizat 013 872 9589. 013 872 9589 untuk saudara menikmati. Nak jadi ejen pun boleh untuk pepes ayam R&B. Saya belum cuba lagi. Tapi saya ingat satu hari dua hari lagi mungkin saya dapat rasa nanti. Bolehlah saya wawarkan apa rasanya pepes ayam R&B. Katanya memang sedap sebab dia kata must try. Dia begitu yakin produk dia. Saudara Mat Nizam. Okey saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kita masih lagi menanti tentang pengumuman dari pihak pemerintah, dari pihak pimpinan kerajaan berhubung dengan moratorium. Saya sudah dapat gambarannya agak tenat kerana ramai kawan-kawan yang menghantar masuk dalam wall saya kebimbangan mereka bahawa mereka akan dicengah oleh peguam-peguam mewakili syarikat bank ataupun tukang tarik kereta, tukang tarik motor dan sebagainya. Jadi kita berharap agar pimpinan negara dapat melihat perkara ini secara serius. Jadi moratorium ini perlu dilanjutkan. Tapi pihak bank janganlah pula ambil kesempatan, bukan dilanjutkan tetapi di-restructure ataupun disusun semula pinjaman tersebut. Akhirnya beban balik pada kerajaan. Kita mengharapkan supaya pihak bank, pihak Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan, Bank Negara ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan supaya memerhatikan agensi-agensi pemberi pinjaman ini supaya mereka tidak mengaut keuntungan di saat kepedihan, kesusahan dan kesukaran, kesulitan hidup rakyat. Jadi sepatutnya dalam keadaan sekarang ini sama-samalah berganding bahu untuk kita mencari, melegakan rakyat. Itu tentang moratorium. Tentang kumpulan wang simpanan pekerja, besok hari Isnin mungkin rasanya, tapi tak tahulah, rasanya besok cuti lagi. Tapi kata anak-anak saya mungkin sekolah dah buka balik katanya. Saya tak tahu. Kalau sudah dibuka semula, kita mengharapkan sesuatu pengumuman akan dibuat oleh pimpinan baru dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Walaupun Datuk Seri Amir Hamzah akan mula masuk ke pejabat pada 1 Mac, tetapi kita mengharapkan bahawa ada sesuatu yang lebih baik. Janganlah sekarang ni semuanya orang Perak kata bertolor-tolor nak mengatakan inilah perjuangan mereka. Tak kisahlah. Tunggulah ni air sinar ni. Kita mengharapkan supaya apa yang dinyatakan oleh Menteri Kewangan itu menjadi realiti. Bukan hanya sekadar cakap saja. Lontaran kata-kata banyak kali dah. Pimpinan kerajaan Tan Sri Muhyiddin ni
mengumumkan itu dan ini, tapi akhirnya hasilnya indah kabar dari rupa. Sama ada tentang apa bantuan prihatin rakyat masih lagi tersadai lah. Konon-kononnya bila kata dah ni permohonan sudah ada dalam proses, tapi akhirnya tunggu. Duduklah anda di muka pintu menanti sesuatu yang tidak kunjung tiba. Itulah keadaannya, saudara ya. Saya tak boleh nak bercakap lebih daripada itu. Kerana kadang-kadang bila saya cakap soal Kumpulan Awal Semalam Pekerja ni, badan saya berpeluh. Berpeluh kerana degup jantung saya begitu kencang. Bukan kenapa saya benci lah dengan mereka yang tidak mempunyai keprihatinan terhadap kesusahan rakyat. Ini saudara Abdan Burger, tak sabar tunggu duit KWSP. Bersabarlah saudara. Bukan saudara Abdan seorang. Ramai lagi, berjuta. Jangan lupa bahawa daripada jumlah yang dipohon itu hari yang ditolak kerana syaratnya ada 1.4 juta. Jadi kita mengharapkan supaya yang 1.4 juta tu yang katanya tidak memenuhi syarat itu perlu diberi kerana menurut Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul tiada syarat. Jadi kalau tiada syarat sejumlah lebih kurang 8 juta peminjam lah penyimpan. Pencarum Kumpulan Awal Semalam Pekerja sepatutnya mereka berhak untuk mendapat dan perlulah dibayar secara tuntas. Walaupun katanya yang 10,000 tu bagi 5,000 dulu, bayarlah dulu. Janji boleh menyambung kehidupan. Ini bukan untuk menjaring mimpi indah, tapi ini adalah untuk meneruskan kehidupan. Menteri Perumahan dah tukar. Mana ni? Siapa dah ni? Siapa dia ni? Saya nampak ada Menteri Perumahan dah tukar jadi modeling. Bukan Syah. Sekejap lagi saya bagi. Bukan. Menteri Perumahan Mak Lampir. Yang akan dikerjakan oleh Parti Keadilan nanti. Minum sekejap. Tajuk perbincangan kita malam ini. Sebab banyak orang nak tanya saya, tajuk apa malam ni? Terima kasih saudara Osma hadir ke KL Live tu ya. Tajuk pertemuan kita malam ini adalah menyongsong petualang bangsa. Menyongsong petualang bangsa. Ini petualang dia bukan pengkhianat, tapi ini petualang. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa itu petualang bangsa, kita santuni juga pantun daripada Pak Nazil. Tahniah Pak Nazil, warga Perlis Sifar hari ini. Kanda Lania semua terkesan dengan masalah yang ada. Betul. Saudara Mazmi, Assalamualaikum. Selalu saya tengok Datuk live Awu Biru. Hari ini baru dapat tengok. Okey. Mel Lancang, Assalamualaikum. Selamat malam, Bawang Lancang. Apa khabar? Saudara Malam Mahyudin, saudara Pok Cham Mahyudin. Kata Pak Nazil, berasa lelah malam hari di pangku isteri semakin lemah. Sudah-sudahlah Bapak Menteri, insaflah diri dan beristiqamah. Wah, hari ini Pak Nazil betul-betul marah pada Pak Menteri kita ni. Dia kata sudah-sudahlah, beristiqamah lah. Saudara Sam Mahmud, gongsi Pak Cai. Kemudian dalam pantun kedua, apa kata Pak Nazil? Rasa terkejut berbau hangit. Tepi gubuk, hujung desa. Umur lanjut menonggak langit. Janganlah sibuk berebut kuasa. Betul tu. Dalam usia-usia begini ni, patutnya banyaklah kita buat amal ibadat. Bantu setengah kamu ada kuasa. Modernisme, petualang bangsa. Ya, petualang bangsa. Okay, itu kiriman daripada Pak Nazil. Indah bahasanya. Cuma hari ini saya nak menyantuni satu curahan hati. Dia bukan warga UMNO. Dia orang Sarawak. Sarawak tak ada UMNO. Dia buat sajak dia hantar pada saya. Saudara Abang Adi Budiman daripada Kuching, Sarawak. Kiriman dia saya, dia kata, apa ditunggu lagi? Ini saya nak baca. Saya minta saudara hayati denyut nadi dan cita rasa yang dilontarkan oleh Abang Adi Budiman. Apa katanya? Hari ini genderang perang sudah berbunyi. Hanya menunggu tiupan nafiri. Perjuangan sudah di ambang pintu. Ayuh bangsaku, usah lagi termangung. Termenung di tingkap, bertenggik di pintu. Sahut cabaran dalam ikatan yang jitu.
Pilih sesuatu. Pilih sesusuk adi jagat yang berhemah tinggi. Gantikan si kaduk yang naik junjung tidak berbudi. Membawa suara rakyat, kuasa keramat di persada pertiwi. Kita tidak punya masa untuk bermimpi. Mencongak untuk kepentingan diri. Amanah penting sedang menanti. Meskipun hakikinya tidak sampai sehari, tapi kesannya bertahun dirasai. Berjemaahlah dalam satu saf, bersama merubah, menjadikan lestari adi jagat, bukan Pak Kaduk yang mabuk di anjung perdana. Oh, sedap ni naluri, suara hati, saudara Awang daripada Sarawak. Terima kasih. Orang Sarawak ni, kita mengharapkan lebih ramai lagi. Di Sarawak, tak saya, Rosli Dobi kot, di Sarawak tu, yang menentang dengan penjajah. Orang Sarawak ni semangat dia tinggi. Okey, saudara. Jadi, dalam keadaan sekarang ni, tadi saya tak mau menyantuni tentang harga barangan di pasaran. Tapi cuma tadi, saya sempatlah tadi menyantuni ada beberapa kiriman daripada kawan-kawan bila berhubung dengan kenaikan barangan. Ya, saya minta supaya teman-teman semua menyimpan bahan-bahan barang makanan sebab tempoh lanjutan daripada perintah darurat ini tak tahu lagi. Ini baru masuk bulan kedua, saudara. Baru sebulan. Ada 7 bulan lagi. Jadi simpanan kena ada. Saya perlu mengingatkan saudaranya, sebab itu kata Puan Salmiah, dia kata, teringatlah, dia kata, bapanya dulu cakap zaman mereka dulu yang bersawah, dia simpan padi dalam kepuk. Takut darurat. Takut dalam keadaan sekarang macam ni lah. Bila beras dah tak ada, makanan-makanan dah tak ada. Jadi Puan Salmiah Ahmad ni dia teringat bapanya selalu bercakap zaman mereka dulu kalau mereka bersawah, mereka menyimpan padi dalam kepuk untuk kegunaan waktu darurat. Jadi ada pula kiriman, dia bertanya pada saya, dia kata, kenapa tak sekarang ini tidak diteruskan rancangan buku hijau? Buku hijau adalah zaman almarhum Tun Razak yang mewujudkan perancangan bumi hijau, buku hijau, di mana tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah terbiar itu dibangunkan semula dengan tanaman-tanaman dan hutan-hutan diterokai semula, bukan diterokai oleh musangking. Ya. Tanah-tanah itu kalau ada kosong, pihak pejabat tanah boleh berundinglah dengan warga bangsa kita untuk dijadikan kawasan tanam-tanaman. Boleh tanam sayur, boleh tanam pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Ataupun jadi perusahaan seperti sawah padi. Jadi hairannya lah kenapa sekarang ni amalan yang diasaskan oleh Tun Razak ini terbiar begitu saja. Jadi warga milenium ini perlulah kembali kepada cadangan asal tentang kempen buku hijau. Tun Ahmad, Jekom Belan Azmin murid sila komen. Saya biarlah dia nak komen ke dia punya suka lah. Sebab lepas ni kan lunyat lah nanti. Saya kadang timbul tanya, kenapalah sekarang ni kita tidak mencontohi macam di Indonesia. Jadi Indonesia sekarang ni, saudara, pimpinannya hebat, membangun. Dan mereka mempunyai pandangan yang jauh. Dan pimpinan di Indonesia sudah mendepani, mengambil tindakan awal untuk menyediakan makanan kepada rakyatnya. Di samping itu untuk diekspor. Di saat dunia menghadapi masa sukar. Kerana pandemik dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Sebelum saya lupa, sekarang ni dalam saat saya lihat dalam 2-3 hari ni, berhati-hati saudara, banyak minum air, jangan banyakkan minum air sebab cuaca waktu siang dia panas, petang sikit hujan. Jadi ini boleh mengundang saudara cepat kena demam, sakit kepala. Jadi dalam keadaan sekarang begini, macam di Indonesia, dia menyediakan perancangan masa depan untuk stok pemakanan. Ataupun dia food estate ataupun ladang-ladang makanan dibangunkan di Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Utara untuk menampung kekurangan makanan yang dijangka akan melanda seluruh dunia. Jadi kita punya banyak lagi kawasan tanah. Seluruh banjaran Titi Wangsa tu masih lagi, jangan kita tanam dengan musangking saja. Jadi
Saya melihat bahawa kalau Indonesia boleh menjadikan kawasan Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dibangunkan sebagai food estate ataupun ladang makanan, kenapa kita tak boleh buat? Jadi kerajaan negeri Pahang yang punya banyak tanah lagi, kerajaan negeri Perak, kerajaan negeri Kedah, jadi di Johor, di Negeri Sembilan, di Kelantan tu masih lagi di kawasan Gua Musang dan sebagainya, di Kuala Kerai. Masih banyak tanah-tanah yang terbiar. Bangunkan. Jadikan macam mana di Indonesia untuk membangunkan food estate. Makanan ini perlu. Selagi ada manusia, selagi itu dia perlu makan. Sedangkan kita di Malaysia ni, kawasan seluar itu digunakan untuk diteroka oleh pembalak untuk tanaman musangking, untuk diekspor yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Indonesia sekarang ni sedang melakukan transformasi, saudara. Kita kalau orang baik, kita nak contohilah. Jangan kerana itu pandangan Indonesia. Dulu mereka bekerja sebagai kuli kontrak. Banyak perempuan wanitanya jadi mantu rumah. Ini tak boleh pakailah dia punya idea. Jangan. Apa yang mereka lakukan, saudara kekasih saya ni, food bank, betul. Ini food bank pun perlu juga. Simpanan stok makanan yang saya lontarkan pandangan saya berbulan-bulan. Saya katakan mesti ada simpanan. Kerana dalam masa susah ini perlu diadakan. Jadi Indonesia sedang melakukan transformasi pertanian. Pertaniannya bukan pertanian begitu saja, pertanian moden. Sebagaimana saudara lihat kalau di Thailand, dia buat untuk kelapa saja, tanaman kelapa saja beribu ekar. Kalau pisang juga beribu ekar. Apatah lagi buah-buahan, padi dan sebagainya menggunakan baja organik yang menghasilkan pulangan lebih baik. Jadi Indonesia sedang melakukan transformasi pertanian moden dalam persiapannya untuk membekal makanan kepada bakal penghuni ibu kotanya yang akan pindah ke Kalimantan. Selain dari itu, pemerintah juga sedang menyediakan infrastruktur yang serba lengkap dan moden. Perusahaan-perusahaan juga bakal ditumpukan di Kalimantan yang bakal menjanjikan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Ibu kota baru yang bakal siap akan menjanjikan kemudahan-kemudahan yang serba moden dan lengkap melewati kehebatan ibu kota beberapa negara di Asia. Kita bakal menyaksikan transformasi yang hebat dan terhebat ini. Jadi kita mesti bergerak ke arah itu. Pimpinan kerajaan harus memikir. Jadi kalaulah itu dibincangkan oleh Tan Sri Perdana Menteri waktu beliau melawat bertemu dengan rakan sejawat kerjanya di Jakarta, okey juga, tapi tak tahu apakah pengumuman itu buat, tak tahu, kita tak tahu apa yang dibincangkan. Sedangkan sepatutnya begitulah fikir macam mana, kerana Kalimantan itu adalah bersempadan dengan Sarawak, bukan jauh mana pun. Jangan orang di seberang kita maju, kita terus mundur. Saudara Mat Fauzi, apa nama Mat Fauzi? Mat Fauzi kamu zaman pepatut ke Alina cabar Datuk Ismail Sabri letak jawatan dan sekaligus keluar dari PN. Ini bab itu Alina memang dia hebatlah cara dia. Saya dah ulas semalam. Saya dah ulas semalam. Sebenarnya saya berhasrat untuk mengulas, tapi setelah saya fikirkan, bila saya berjumpa dengan beberapa orang peguam, dia nasihatkan saya, dia kata, Datuk, sesuatu yang berhubung dengan soal undang-undang dan perlembagaan, dia kata, you bukan pengamal undang-undang. Mungkin tersalah sebut, dia kata, boleh dia jadikan contempt of court. Dia kata, berhati-hati. Dia kata, okey, terima kasih. Itu pandangan. Sebab dia kata, dia seronok dengar saya bercakap, dia suka dengar pembicaraan saya, tapi dia khawatir kalau kadang-kadang ini boleh membahayakan, dia kata, dari segi sudut perundangan. Sebab itu saya dah terima tentang dalam wall saya tu, kiriman daripada seorang peguam yang mencabar, yang memperkatakan bahawa tentang tindakan darurat dan sebagainya. Jadi saya bertanya dengan dia, dia kata lebih baiklah, dia kata let the court take its course. Biarkan orang-orang yang fasih, yang faham, mereka yang dalam sudut perundangan membicarakannya. Terima kasih, saya kata terima kasih. Saya harus mendengar dan menerima pandangan mula itu. Cuma siang tadi juga saya naik Grab. Saya sekarang ni kenderaan resmi saya adalah Grab dan MRT LRT. MRT LRT ini diwujudkan oleh era Datuk Seri Zahid dan Najib Tun Razak. Baru sekarang saya rasa terasa-rasa saya berada di kota London. Mudah sangat perjalanannya. Harganya warga emas murah.
setengah harga. Kalau saya nak pergi makan sate kajang, saya naik MRT dari rumah saya terus dalam tempoh 45 minit dengan kadar RM1.60. Tak perlu nak drive bawa kereta, tak perlu nak cari parking, turun saja di Kajang, terus dapat makan sate kajang Wak Parman. Mudah. Begitu juga kalau saya nak pergi ke KLCC ataupun ke Bukit Bintang, naik MRT dengan harga RM1.20. Begitulah sekarang ni prasarana yang diwujudkan. Era kepimpinan, masa itu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, era UMNO Barisan Nasional. Hari ini tak nampak satu apa pun lagi. Abdan Burger, Datuk kena sepakat dengan Lokman Adam. Saya sebenarnya dengan Datuk Lokman Adam tak ada masalah pada saya. Sebab beliau pernah menjadi ahli Majlis Tinggi UMNO. Cuma masalahnya bila beliau berada di luar UMNO, sebenarnya saya menyantuni apa kenyataan beliau itu, tapi saya tak bolehlah menjadikan rakan. Kerana beliau, saya tak tahu parti apa. Memang dia simpati dengan UMNO. Tetapi untuk saya melonjakkan beliau, tak bolehlah sebab dia di luar. Tapi setelah kalau Presiden Parti Majlis Tinggi menerima beliau kembali, saya bersyukur dan saya berjanji pada diri saya akan bersama dengan beliau menyingsing lengan untuk menghadapi segala cabaran. Cuma sekarang ni saya tak mau dilihat. Saya tak mau dilihat bersekongkol. Saya boleh bersama sepentas. Saya boleh bersepentas dengan pimpinan PKR, pimpinan DAP, pimpinan dia Saudara Mat Sabu. Mungkin, besar kemungkinan hari Khamis nanti saya akan sepentas dengan Saudara Mat Sabu. Sedap juga tu nanti tu. Saya dengan Datuk Lokman Adam. Dan saya mendengar buah fikirannya. Perjuangannya pada UMNO ni memang kita santun. Dia kasih dan cintanya pada parti UMNO ini memang tidak boleh dinafikan. Cuma berbalik pada tadi, saya naik Grab, saya pergilah ke The Curve. Jadi dalam pemandu Grab itu adalah seorang warga keturunan Cina. Saya tanya dengan dia kata, okey, ini hari ketiga tahun baru Cina, you tak balik cuti ke? Dia kata, ini tahun namanya Suyo. Terkejut saya, apa pasal? Dia kata, inilah tahun pertama dalam hidup dia. Dia sekarang ni usia dia 57 tahun. Sejak dia lahir ke dunia katanya, sampailah sekarang tahun 57 tahun usia dia, inilah tahun yang paling tenat katanya. Pertama dia kata dia tak dapat untuk merayakan, untuk makan besar bersama keluarganya. Dia ada 5 orang adik-beradik, tak dapat makan bersama. Suyo ini tahun. Satu. Yang kedua, hasrat. Memang warga Cina ni bila datangnya tahun baru Cina, mereka akan menyediakan ampau atau wang untuk diberi pada anak-anak. Wah, ini tahun lah. Satu ampau pun tak boleh kasih ya. Saya ada ramai cucu, ramai anak saudara, saya punya adik, abang apa semua, saya tak boleh kasih. Sedih saya dengarnya. Dan ini tahun juga itu pom-pom masuk mercun. Dan juga ledakan bunga api langsung tak boleh. Ayo, ini tahun paling teruk, dia kata. Saya bersimpati. Jadi sebenarnya, kalau itulah yang dilontarkan oleh beliau, yang terpaksa pada Hari Raya Cina pun, selalunya tahun baru Cina ni dirayakan seminggu. Dia tak ada, dia kata, Hari Raya Cina juga, saya sudah bawa Grab, cari passenger, Saya tanya, you tinggal di mana? Dia kata, saya tinggal di Puchong. Puchong pun tak ada sopa. You tengoklah dari punya rumah. Berapa banyak ini kereta, orang tak ada keluar. Ertinya sekarang ni, warga keturunan Cina telah merasa kepedihan yang teramat sangat. Sebab itu, mereka menunggu untuk diadakan pilihan raya. Sebab dia kata, untuk kali ini kita minta sorry ya. Ampun sorry ya, Barisan Nasional. Kita ini kali tak nak peduli Kita mau kasih balik sama itu. Apa itu? Dacing. Dia bukanlah tahu sangat apa-apa. Saya kata macam mana dengan DAP? Ini DAP pun kadang-kadang cakap itu macam dia punya pasal lah. Kita sui sama kita. ini dia marah kerana dia melibatkan keluarganya. Begitu juga bila saya berada di pusat membeli belah di Curve tu, hebatlah di sekitar Kota Damansara. Saya melihat dulu ada satu pusat membeli belah, nama dia Metro Jaya, 4 tingkat. 4 tingkat, susunannya untuk biasa, perfume, kemudian tingkat 1 untuk kanak-kanak, tingkat 2 untuk lelaki, tingkatan yang ketiga atau keempat itu untuk wanita, atas lagi tu untuk perhiasan, peralatan rumah tangga apa semua. Kali ini Metro Jaya cuma ada 1 tingkat sahaja. Artinya purchasing power sudah tak ada. Daripada 4 tingkat turun 1 tingkat.
Dan kedai-kedai malap sepi. Kesian tengok adik-adik kita, anak-anak kita yang menjadi jurujual berdiri menguap. Ada kedai, banyak kedai tutup. Saya kata ini tutup ni mungkin kerana perayaan apa Tahun Baru Cina. Tapi banyak yang menguap. Orang lalu lalang ada, bukan tak ada. Tetapi sunyilah. Deretan yang biasanya kalau hari Minggu tu, merpati dua sejoli, berpasang-pasangan. Tak ada. Kedai-kedai yang menjual makanan, macam apa ada Starbucks semua, pun tak ada. Retinya rakyat begitu terkesan untuk tidak berbelanja. Dan purchasing power tidak ada lagi. Sebab itu saya mengatakan bahawa kalau tidak ditangani segera, kita menghadapi suasana yang cukup murung ekonomi kita. Jadi dalam saat saya duduk, saya tadi tak ada lah, saya jalan, saya berhenti sekejap, saya ada dekat warung kopi tu, menghirup secangkir kopi. Sambil saya minum kopi tu, saya tengoklah WhatsApp, kiriman. Anak-anak dia berjalan, semua dia tengok window shopping, dia panggil. Nak beli tak ada duit, dia tengok barangan apa semua tu. Dan saya pun tengoklah, melayani WhatsApp saya. Saya pun terkejutlah. Sebab hadirnya gambar anggun Menteri kita, Rina Harun, Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga. Jadi dalam hati bertanya saya kata Rina ni dah bertukar karier ke? Daripada seorang menteri kepada peragawati. Yang mempamerkan fashion itu, fashion ini. Sebab, kalau sekali hari tu, 3 hari lepas tu, dia keluar muncul sekali. Tu okey lah. Mungkin dia seronok, orang puji dia kena lawa semua. Dah mula hari-hari pula. Dah seronok pula. Cuma janganlah segala boleh, kalau jangan sampai ada wartawan, bahasa Inggeris bertanya dia, are you going to be the model? Saya khawatir nanti tiba-tiba Rina Harun kata, if I'm not become the minister, I will be the model. Ini bahaya ni. Sebab kalau di London, di kawasan Piccadilly, dia panggil Chinatown tu, model. Ada model. Kita yang sini kat Malaysia ni sebut model ni ingatkan peragawati. Rupanya di sana model lain. Model from Egypt, model daripada Moskow, model daripada Oriental, model daripada Amerika, RM30. Brothel House. Jadi Rina berhati-hati, jangan bila orang bertanya, are you a model? Yes, I'm a model. Kacau kita. Menteri kita dah jadi model. Ini kacau. Jadi bila saya tengok banyak kiriman saya dapat, dia kata memanglah pada mulanya ada yang nakal-nakal tu. Ada kata okey dah lawa dah. Kau tak ada suami ni, saya pilih dah aku jadi temanmu, kan? So saya baru berwaria contoh tu. Yes, betul contoh. Jadi untuk sekali okey. Sebab dia jangan lupa, dia bukan peragawati. Dia bukan untuk mempamerkan kecantikan dia. Yang rakyat minta adalah dia menyantuni kehidupan rakyat. Dia menjaga kementerian yang agak penting. Yang dulu dipegang oleh Timbalan Perdana Menteri. Zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Datuk Dr. Wan Azizah. Di mana dia menyantuni hal-hal kemaslahatan wanita dan keluarga. Hari ini kesan daripada COVID-19, kesan daripada merudumnya ekonomi, kesan daripada perintah darurat ini, keruntuhan rumah tangga bertambah banyak. Isteri-isteri dan suami-suami bergaduh. Malahan ada isteri yang jadi mangsa tangan lelaki. Jadi ini perlu ditangani. Janganlah kamu muncul dengan model kamu. Jadi memanglah kita tahu lumrah seorang wanita tu untuk kelihatan cantik, untuk dipuja. Itu kita tak kisah. Tapi janganlah sampai hal kebajikan wanita, tentang kanak-kanak, OKU yang di bawah portfolio dia diketepikan. Buatlah kerja. Ini tidak, dia dengan modelnya, dengan pakai make upnya, gambar baju warna merah, kemudian warna ungu, ada warna biru, warna kelabu. Saya kata ini ambil gambar kat mana ni? Kalau gambar dekat pejabat, takkanlah pejabat menteri jadi tempat saya bukan untuk, saya ni untuk menyedarkan supaya yang berhormat Rina Harun come back to the line. Ini saya rasa mungkin dia terkejut kot. Dia terkejut, orang kata lawa lah sekarang apa semua, dan dia syok. Seronok sangat-sangat. Sebab dia tiba-tiba dia tengok gambar dia jadi lawa. Jadi bagaimana dengan OKU? Bagaimana dengan ibu tunggal? Bagaimana dengan anak-anak yatim? Dan sebagainya.
Ini perlu disantuni. Kamu cantik, kamu punya hal. Tak ada kisah. Sebab itu sahabat saya, Datuk Mustafa, pengurusi veteran UMNO wilayah Persekutuan, dia hantar dalam kiriman nakalnya kepada saya, dia kata, wah lawa, kalau tak bersuami lagi, pilihlah aku jadi calonnya. Saya pun ketawa, senyum sendirian. Jadi Rina, make a comeback. Back to the toe. You are not a model. Rakyat bayar gaji kamu puluhan ribu untuk bukan mencantikkan muka kamu. Tenaga fikiran kamu diperlukan untuk menantuni kehidupan rakyat. Ini keadaannya. Saudara ya, jadi kita haraplah. Saya tak marahlah dia nak lawa-lawa lah. Kita pun seronok juga ada menteri lawa. Supaya berlumba-lumba lah pula dengan menteri daripada UMNO. Sebab menteri UMNO, ketua wanitanya Rohani. Datuk Noraini ni jangan pula Rina sibuk dengan modelnya, sibuk dengan peragawatinya, Datuk Noraini pula sibuk dengan TikTok. Ini masalah lah. Kalau itu keadaannya, saya kata pasti akan disonsong oleh Zaidah Zarik ni ketua puteri, dia tak dapat jawatan. Tapi saya tengok nampak-nampak gayanya Mak Lampir pun dah mulalah belajar daripada nanti tertinggal semua masalah-masalah. Jadi kerajaan Tan Sri Muhyiddin ni saya lihat nampak gayanya menteri-menterinya tak fokus. Ya. Baik saudara, itu bab Rina, bab wanita tak sepatutnya saya bercakap panjang. Cuma hari ini saya mendengar labunnya Datuk Seri Shahidan Kassim, the so-called ataupun pengurusi backbencher kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Dia kata bahawa dalam bicara sosialnya, dia kata dia adalah seorang hero kerana turut sama menumbangkan Pakatan Harapan dan menafikan parti DAP. Okey. That statement okey. Tetapi bila dia mengatakan bahawa mereka yang meninggalkan UMNO, mereka yang khianat pada UMNO, dia tak boleh dianggap sebagai khianat lagi kerana sudah bersama-sama berada dalam kerajaan. Jadi bila kata Syahdan mengatakan kesemua 16 orang ahli parlimen yang melompat itu bukan sebagai pengkhianat kerana alasannya sudah ada bersama-sama dalam Kerajaan Perikatan Nasional, ini tidak mungkin warga UMNO boleh menerima kenyataan itu. Saya minta maaf lah, Wabi Syahidan. Anda boleh punya apa alasan juga. Namun untuk kami, warga akar umbi UMNO untuk menerima PBM tidak sama sekali. Walaupun sebab dia kata, eloklah kita bersama dengan PBM, kita boleh terima. Kerana kita merasakan PPM, tengoklah kenyataan dia. Sebelum pilihan raya, Presidennya mencerca dan memaki hamun UMNO. UMNO dituduh parti perompak. Malahan lebih hina lagi, dia kata bagai parti sudah jatuh ke longkang. Macam mana kami nak terima? Kenyataan itu tak pernah ditarik balik. Tiap-tiap kenyataan yang keluar itu masih lagi terapung. Masih dapat kita dengar dalam website, dalam internet. Jadi, dalam keadaan begini, saya bertanya, di mana maruah saudara Syahidan sebagai pembela parti UMNO? Di mana maruah anda bila parti anda dimaki, diseranah oleh pimpinan daripada PBM? Jadi maruah you sebagai wabi UMNO, dan boleh menyantuni mereka itu, kononnya mereka sebagai hero, dan anda mahu dilihat sebagai hero. Saya tak boleh brain. Yang ini saya tak boleh. Apakah hanya kerana kepentingan peribadi wabi, maka wabi sanggup merelakan apa saja orang lakukan pada UMNO? Ini yang saya katakan, mereka ini adalah orang-orang bukan pengkhianat. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang merupakan petualang kepada parti. Ya, jadi saudara kena ingat, UMNO ada harga diri. Harga diri UMNO terlalu mahal. Jadi untuk kita bandingkan dengan jelmaan jawatan dan wang ringgit. Saudara kena ingat, saat UMNO nak menuntut kemerdekaan, peringkat pemilihan dulu, sebelum UMNO ditubuhkan oleh para pejuang bangsa kita, mereka bukan tidak ditawarkan oleh British. Saya ingat tawaran yang diberikan oleh British kepada pejuang-pejuang bangsa kita, almarhum Tengku Abdul Rahman, almarhum Tun Razak dan ramai pejuang-pejuang kita, yang waktu itu dan bertempur dengan champion dan sebagainya, bukan tak ada tawaran.
Saya ingat lebih kaya daripada Yang Mohamad dan Seri Syahidan. Tapi mereka ketepikan demi perjuangan bangsa. Tapi kenapa Yang Mohamad sanggup menjadi petualang? Petualanglah. Sebab bila seseorang itu memuja orang yang jadi musuh pada kita, itulah dianggap petualang. Saya tak mau tebuklah Yang Mohamad ni sebagai hantu raya. Jadi, sayangilah perjuangan UMNO. Saya hairan lah, saya kecewa sebab warga Perlis memiliki seorang pemimpin yang sepatutnya hebat memperjuangkan martabat bangsanya. Rupa-rupanya tidak lebih daripada seorang Pak Kodet. Dalam rodat, dalam pengelipur lara di Perlis itu, Pak Kodet lah. Pelawak. Dengan perut buncit. Cakap, itu pakai topeng. Anda menjadi petualang yang memakai pelbagai topeng. Sikap anda memperlihatkan ini adalah merupakan akal budi petualang yang hanya bertenggek di dahan yang rimbun. Petualang ini, dia bertenggek di dahan yang rimbun. Kalau dahan-dahan kayu kering, apa dia tak datang. Kalau burung, kalau dia anggap unggah-unggah burung, dia takkan hinggap di dahan-dahan yang begitu. Jadi petualang ini adalah orang yang suka bermuka-muka. Jadi bila berada dalam satu majlis, dia mau dilihat bahawa diri dia sebagai orang hebat dan tersohor. Dan dia akan memperagakan kekayaan dan kehebatan fata morgananya supaya orang menghormatinya. Ini adalah petualang. Petualang politik mengamalkan politik munafik. Cakap tak boleh dengar. Sekejap dia puji, sekejap dia kata tidak, sekejap kata... No, saya cakap terus terang. Kalaulah seandainya, sebab dia kata dia menjadi hero kerana boleh menumbangkan Pakatan Harapan. Yang menumbangkan Pakatan Harapan bukannya apa kumpulan nama orang tu. Kerana adanya 42 orang ahli Parlimen UMNO termasuk YB. Jadi YB tak boleh nak kata YB hero. Dan sekarang ini, Yang Mohamad Datuk Syahidan, dia nak jadi jurubicara untuk orang warga UMNO menerima Parti Peribumi Bersatu. Saya kata, apa punya manusia ni? Saudara Rashidi Yusof, Talam Dua Muka. Bukan, ini petualang. Saudara kena ingat ya, waktu sejarah kehancuran Empire Melayu Melaka dulu, kita ada pengkhianat. Pengkhianat kita adalah Mamat Mandalia dan Si Kitul. Ini orang, Si Kitul ni pula sanggup berenang ke tengah-tengah lautan di Selat Melaka itu, berjumpa dengan Alfonso di Albuquerque, menyatakan bahawa pintu Kota Melaka akan dibuka pada hari Jumaat. Itu adalah pengkhianat. Dia ada traitors. Tetapi petualangnya adalah Patih Kamarwijaya. Dia yang mengadu dombakan antara Pini Mandalia dan pembesar-pembesar Melaka yang lain. Dia yang mengadu dombakan antara Sultan Melaka dengan Mamat Mandalia. Kerana berebutkan sesaga sebahara emas. Jadi ini lebih bisa. Orang macam ini lebih bahaya. Petualang politik, dia reda untuk melacurkan perjuangannya untuk menggamit kepentingan dirinya. Bercakap soal keperjuangan. Pumpang. Akulah hero. Kita jagalah negara kita ni. Jagalah bangsa kita. Jagalah agama kita. Tapi dialah petualang. Secara senyap-senyap dia berunding. Kalau ada rahsia, dia akan pecahkan rahsia kita. Ini petualang. Pengkhianat, dia terus melakukan onar. Jadi saya kena ingat. Sebab bagi saya, petualang inilah yang mengadu dombakan. Ini apa cakap ni? Siapa ni? Besar hurufnya. Saudara Osman Mat Kasim. Sudahlah, tak habis politik. Biarlah, tunggu PR15 nanti. Baru boleh cerita. Sekarang rakyat semua sokong Perikatan Nasional. Mahyudin memang terbaik. Hai, Saudara Osman Mat Kasim. Terpulang pada saudara lah. Rakyat dah bosan isu politik. PM sekarang yang terbaik. Silakanlah saudara. Silakanlah. Tadi kalau saya dengar Grab pemandu teksi tadi tu, saya tak melapas sajalah. Kesianlah. Saya kesian pada anda. Bila anda mengatakan Perdana Menteri sekarang ni Perdana Menteri yang terbaik, saya kesian. Sebab saya tak mau menyantut, saya tak mau menuduh. Bagi saya kata, forget about it lah. It's a gone case. Yang saya santuni sekarang ni adalah petualang politik. Yang mereka inilah adalah tali barut yang menghancurkan UMNO. Saya tak nak bercakap soal Tan Sri Muhyiddin. Sebab bagi saya, what is written on the wall, memang kita menunggu.
Rakyat sedang menunggu dengan tak sabar lagi untuk menghadapi pilihan raya umum. Kalau berani, buatlah pilihan raya sekarang. Dan kerana sekarang ni rakyat tengah susah. Jadi, dalam keadaan begini, saya hairan lah. Sebab Datuk Seri Shahidin Kassim ni, dia boleh memandang enteng. Sebab dia minta warga UMNO ni menerima PPBM ni, dia boleh pandang enteng kenyataan yang dilafazkan oleh Mak Jogan, Ketua Armada. Saya rekod pada 14 Oktober 2020. Apa kata Mak Jogan? Dia kata, saya cabar UMNO bertanding di semua DUN dan Parlimen dalam PRU 15. Kami ada PAS masuk PN, Perikatan Nasional. PBM, dengar. Dia kata PBM akan hancurkan UMNO sampai tinggal arang. Datuk Seri Shahidin Kassim boleh terima orang macam ni? Yang kita disinggung setiap waktu. Nah, saya tak tahulah. Hanya kerana bila warga net mula mengutarakan pandangan pada saudara bahawa cara saudara tu memuja Parti Perubumi Bersatu. What's going to happen to you? You adalah ahli Majlis Tinggi. You Ketua Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Apa tuntutan ahli warga UMNO Perlis? Apa tuntutan warga akar umbi di seluruh negara? Yang saya katakan 145 tidak menerima. Kerana pedihnya kita rasa. Tapi anda boleh menyantuni. Anda boleh pujuk pula ahli UMNO. Ni saya pun tak faham. Saya minta maaf lah. Sebab itu saya kata ini adalah ciri-ciri mereka yang bersifat petualang. Sebab itu saya, apa yang dikatakan dalam wall yang disiarkan dalam sahabat saya, Datuk Rahman Bakar and Friends. Dia kata Melayu kini sudah hilang political will dan keberanian peribadi. Itulah satu-satunya punca kehilangan jati diri Melayu. Jati diri Melayu khususnya dalam UMNO. Konsep kepartian Melayu itu sendiri yang melemahkan negara sendiri. Dia kata tengoklah Cina. Mereka masuk berbagai parti. Tapi perjuangan mereka satu. Perjuangan untuk bangsanya. Sampai bila Melayu tidak berada dalam comfort zone dan angan-angan mak jenin. Jadi, itu kenyataan dalam wall Datuk Rahman Bakar. Ya, saya juga bersetuju dengan pandangan Ahli Majlis Kerja Tinggi Datuk Razlan Muhammad Rafi. Dia kata kenyataan yang dilontarkan oleh pimpinan daripada PBM Armada lah adalah berupa ancaman terhadap UMNO. Meskipun UMNO telah mendukung Kerajaan Perikatan Nasional, tapi permusuhan mereka masih tidak berpenghujung. Jadi katanya kecaman demi kecaman dilemparkan terhadap UMNO, seolah-olah parti ini hina pada pandangan mata mereka di dalam Parti Bersatu. Jadi kerana itu dia kata, dia mengingatkan pada warga PBM, sekiranya Bersatu tewas pada PRU 15 nanti, dia kata, kepimpinan anda juga akan didakwa oleh pihak lawan. Ketika itu, jangan tuduh UMNO punya kerja pula. Kerana sehina-hina UMNO, parti kami, kata Datuk Razlan tadi, kami telah meluluskan penubuhan Bersatu dan tidak pula mengharamkan parti ini. UMNO waktu kita berkuasa, kita bagi. Nak daftarlah. Tapi sekarang ni nampak ruang saja minta supaya UMNO diharamkan. So ini pula Datuk Shahidin Kassim minta supaya kita bersekongkol dengan Parti Perubumi Bersatu. Ini yang saya katakan akhirnya mereka tidak lain tak bukan melihat kehancuran Parti UMNO. Kerana itu beliau mengingatkan, dia kata banyak kes projek direct award dari kementerian di bawah PBM menjadi siasatan SPRM. Jangan lupa dia kata. Banyak kes award dan mereka pasti akan disiasat. Sebab saya melihat malam tadi keputusan di Amerika, presiden mereka Donald Trump juga sedang menghadapi impeachment ataupun tindakan. Tidak ada seseorang tu boleh lari daripada undang-undang. Saidina Hashim, Syahidan out. Memang begitulah sepatutnya. Kalau gitu keadaan mereka. Dan sekarang ini, saya bersyukur pada Tuhan kerana sedikit demi sedikit, dengan kehadiran Parti Peribumi dan mereka lead the country, maka kita dapat melihat belang satu demi satu. Jadi, sebagai Datuk Muhammad Razlan ni, sebagai Naib Ketua UMNO bahagian saya, bahagian Seputih, dia juga mempersoalkan gesaan Majlis Tinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naam, yang mendesak agar Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, ROS, menyiasat dakwaan yang dibuat di mahkamah bahawa UMNO punya akaun bank rahsia yang tidak diaudit kerana katanya melanggar Akta Pertubuhan. Jadi kata Datuk Razlan, dia tersara sesirat, Dr. Faiz cuba menunjuk pandai
dengan mengajar Sesat Agung partinya Datuk Seri Hamzah Hamzanuddin yang juga merangkap Menteri Dalam Negeri. Mungkin inilah salah satu sebabnya mengapa banyak parti yang cuba didaftarkan masih tidak diluluskan oleh ROS. Ini kenyataannya. Dan Datuk Seri Sahidan minta kita sokong Parti Bumi Bersatu. Brother, baliklah ke pangkal jalan. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata tidak boleh nak tarik balik. Jangan lupa tu. Saudara kena ingat bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ini sudah menghampiri hari-hari terakhirnya. Rakyat sedang menunggu untuk menghukum. Banyak orang bertanya, bahawa bercakap, menuduh UMNO itu mesti ada dalam menghadapi, kalau berlaku pilihan raya, UMNO mesti ada calon Perdana Menteri. Ini saya nak jawab sebab ini keluar daripada muka buku kumpulan Datuk Zahid Hamidi. Dia kata sudah menjadi tabiat pakatan menamakan calon Perdana Menteri sebelum pilihan raya sebagai isyarat jelas kepada rakyat siapakah yang akan mengemudi pucuk pimpinan seandainya mereka menjadi kerajaan. Itu perangai orang daripada Pakatan Harapan dan sekarang diikuti oleh Perikatan Nasional. Strategi itu katanya nampak memang berjaya walaupun hakikatnya Parti Bersatu Tun Mahathir hanya menangi 13 kursi. Sedangkan logo mereka gunakan dalam pilihan dulu adalah logo keadilan. Dan watikah yang dikeluarkan adalah daripada Presiden PKR. Ketika itu Datuk Seri Dr. Wan Aizah Ismail. Namun, Tun Mahathir juga yang dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi itik tempang, lame duck. Oleh kerana Bersatu ketika itu tidak mendomasikan bilangan kerusi Parlimen Pakatan Harapan, Tun Mahathir begitu sukar untuk memerintah negara. Dengan aman dan rakyat sudah tentu tidak akan lupa tentang perebutan jawatan Perdana Menteri dan pergolakan antara Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita kira je tiada perjanjian bertulis yang Tun Mahathir seharusnya menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu Tun Mahathir berdolak dalih. Dan akhirnya wujudlah krisis politik pada akhir Februari 2020. Jadi bukan Datuk Sahidan tak boleh kata beliau adalah orang yang menumbangkan Pakatan Harapan. Jadi untuk nampak mantap dan serius katanya, sebelum ini Barisan Nasional disebut-sebut harus menamakan calon Perdana Menteri. Barisan Nasional tidak mahu mendahului. Dalam kes Pakatan Harapan itu masalah Pakatan Harapan. Kita akur bahawa tindakan itu adalah tindakan bodoh. Kita akan dilihat bodoh kalau kita menamakan seseorang untuk saat ini. Kerana jangan lupa perlantikan jawatan Perdana Menteri itu adalah bidang kuasa Duli Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong. Jangan kita mendahului. Bila dah menang nanti, yang di-Pertuan Agong akan menamakan. Pertama sekali menubuhkan kerajaan. Kalau Barisan Nasional berjaya dengan majoriti yang besar, dapat menubuhkan kerajaan, maka tubuhlah balik kerajaan Barisan Nasional. Dan perlantikan Perdana Menteri, itu absolute power of the Agong. Jangan kita nak memandai-mandai, mau mendahului kuasa Agong. UMNO adalah parti yang berhemah. UMNO mempertahankan kuasa Agong. Kuasa Agong kita tak akan cabar. Kuasa Agong terdapat dalam perlembagaan, perkara 43. Itu jelas. Jadi saya haraplah saudara, kalau orang bertanya pada saudara, pada warga UMNO khususnya, UMNO sekarang ni gagal kerana tidak mempunyai calon Perdana Menteri. Sorry brother, kami menyantuni kuasa Agong. Kami tidak mendahului kuasa Agong. Anda adalah orang yang paling biadab kerana mendahului kuasa Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. UMNO tidak. Kita mahu menubuhkan kerajaan, lepas tubuh kerajaan, baru kita calonkan nama-nama kepada Agong. Terpulang pada Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Begitu juga dengan calon-calon untuk jadi Menteri Besar. Kita tak sebut orang ni jadi Menteri Besar. Betul sekarang ni Menteri Besar Perak, Datuk Syahrani. Bila datang musim pilihan raya, kita tak kata Datuk Syahrani akan jadi Menteri Besar. No. Kita akan berusaha untuk memantapkan penguasaan UMNO Barisan Nasional di Perak. Kemudian kita serahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak untuk menentukan siapa nak dilantik sebagai Menteri Besar. Sebab UMNO tidak akan mendahului kuasa raja. Jadi tak payahlah nak dipersoalkan siapa nak jadi Perdana Menteri. Ini tidak. Mereka menyinggung. Kononnya Datuk Seri Hamidi orang sedang di mahkamah lah. Konon Datuk Mak Hassan lah. Memang nak dilaga-lagakan. No way. Jadi saya harap warga UMNO kena faham. Kita tidak akan merebut jawatan untuk jawatan Perdana Menteri itu. Kita
kita berikan kepada kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Itu kuasa baginda. His prerogative. Jangan kita cabar dan jangan kita menghina istana. Tiba-tiba nak menamakan begitu. Saya harap saudara faham. Sebab itu, saya menyatakan pada teman-teman yang sekarang ni bergantung. Macam Datuk Syahdan Kasim, bergantung dengan PBM. Teruskanlah anda bergantung. Sebab masa untuk UMNO menjatuhkan hukuman kepada mereka yang jadi hantu raya politik, mereka yang menjadi pengkhianat politik, mereka yang menjadi petualang dalam politik ini akan disongsong oleh UMNO satu persatu. Saya mengharapkan supaya Datuk Seri Presiden UMNO dapat menimbangkan perkara ini secara serius dan matang. Lain tak ada demi untuk UMNO terus sebagai sebuah batera berlayar di lautan Sumatera yang penuh dengan pancaroba. Kita mengharapkan agar UMNO mantap kekal sebagai sebuah parti perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Kita tidak mahu ada lagi pengkhianat, petualang dan hantu raya politik dalam Parti UMNO. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih.